Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah SWT kerana pada hari ini sekali lagi bersama dengan Pak Haji dalam TV Pak Haji. Hari ini kita berada di Monihot Esculenta. Oh, salah tu, Monihot Esculenta. Apa tu? Pokok ubi kayu. Ini pokok singkong. Ini dia kata aku ni anak singkong. Ni singkong ni, pokok singkong ni. Singkong ni jadi obat. Ni kita bagi makan dengan ayam. Sebentar lagi dia akan bawa pergi ke tempat ayam. Tapi apa pun dia jadi ubat. Lawas. Tetapi harus hati-hati sebab getah ni ada cyanida. Boleh jadi thyroid. Ni pembengkakan thyroid dekat sini. Sebab apa? Dia boleh jadi kilasi. Dia boleh pegang kita punya makanan iodin yang menyebabkan kerana kekurangan iodin tadi jadi bengkakan tiroid. Ini dia di antaranya. Namun ubi kayu boleh jadikan ubat. Sangat-sangat banyak khasiat daripada ubi kayu itu. Salah satunya ubat kanker. Kanser. Kanker itu biasanya dibuat daripada sejenis ubi kayu. Bukan kesemua ubi kayu boleh jadikan ubat ya, tapi ada ubi kayu yang boleh jadi obat. Kalau di tempatnya Pak Haji ada ubi kayu yang ubinya hitam, kita jadikan obat. Sama seperti juga dengan kalau orang gunakan ubi kayu buat untuk air infus. Jadi kalau pergi ke hospital selalunya kita gunakan infus. Ini ni singkong ni kita tanam untuk peternakan ayam, kerana diberi makan. Begitu juga dengan betik sekaki ni. Ni antara betik sekaki. Ni tengok daun ini bila dia sudah kering macam ni boleh dijadikan juga obat. Keringkan ya, untuk jadikan ubat darah tinggi. Buat teh daripada apa? Teh daripada daun papaya, karika papaya, boleh jadikan sebagai teh untuk tekanan darah tinggi. Tapi kalau tangkanya ini warna biru, daun ini boleh jadikan sebagai ubat untuk apa? Untuk vertigo tu yang berpusing sampai jam mata, kalau buka mata saja berpusing lagi. Kita gunakan dia sebagai itu. Macam mana cara dia kalau untuk vertigo ya? Pertama cari yang ada tanda ni biru. Kemudian kita pecahkan daun itu kepada 3. Ni tunjuk contoh ya, pecah 3. Satu bahagian ni kita rebus dengan 1 gelas air besar sampai mendidih, kita minum waktu pagi. Kemudian ni sebahagian lagi ni, Pak Haji ambil sebahagian lagi ni, ini direbuskan juga. Jadi untuk air yang kedua tengah hari, yang ketiga ni, ketiga ni waktu malam. Jadi kita minum 3 kali 1 tangkai daun ini boleh menghasilkan ubat vertigo yang sangat-sangat baik, yang tak boleh dilakukan dalam pengobatan moden. InsyaAllah. Ya, itu di antaranya. Baik, Alhamdulillah pada hari ini kita dapat lagi melihat kawasan-kawasan ni di mana juga menanam pisang. Ini pisang. Jadi sebahagian pula pisang ini namanya pisang tanduk. Pisang ni dijadikan jika kulit pisang juga jadi baja, apatah lagi kalau daun pisang. Daun pisang ni boleh dicacah, dipotong-potong buat makanan kambing. Kambing. Begitu juga batang pisang. Batang pisang ni umbur. Apa kita panggilnya? Tu yang tengah-tengah tu sulurnya itu. Iaitu batangnya di tengah tu boleh diambil untuk buat baja POC. Itu lagi boleh gunakan. Peram saja pun sudah cukup dah. Tambah nak bagi hidupnya lagi, berikan dia bersama dengan gula merah. Mudah sangat saja cara kita buatnya. Itu di antaranya. Jadi pisang ini juga salah satu daripada hasil. Dari pisang kita dapat hasil, daripada papaya kita dapat hasil, daripada ubi kayu, singkong kita dapat hasil. Jadi sebenarnya kita sedang mensinergikan. Ini lapangan yang Pak tunjuk ni ialah lapangan untuk ayam beriabah, ayam berlari. Jogging ayam. Bukan kita jogging, ayam yang berjogging. Macam mana tu? Pada setiap hari pukul
berapa? Pukul 8 sampai pukul 9. 1 jam ayam itu dikeluarkan masuk daerah ini dan dia beriadah dan makanan diberi santai-santai agar ayam jangan stres. Kalau ayam stres pun ada masalah juga. Jadi ini mesti ada pisang, mesti ada daripada ini, iaitu betik sekaki, ada lagi pokok-pokok yang lain juga yang kita tanam. Antaranya ialah pokok ini ketum ayam. Ketum ayam, ini ketum ayam. Ini ketum ayam. Di mana pokok ketum ayam juga bagi pada ayam untuk ayam itu ya sihat, sumber protein. Proteinnya tinggi sekali. Itu dia di antaranya. Jadi ini dijadikan sebagai tempat khususnya untuk pemeliharaan ayam ya, insya-Allah secara lepas. Okey. Mari Pak Haji bawa kita tengok peternakan ayam di dalam kemah, tenda. Ayo kita ke sana. Di sini juga selain daripada ayam, ada Pak Haji belah itik juga. Itik. Tengok ini itik. Tengok yang sihat, yang dibiarkan secara terbuka. Dan di sini ada pojok ayamnya. Mari kita tengok di sini. Itu di antaranya. Pojok ayamnya di bawah tenda tu kita. Ini ayamnya. Sihat-sihat ayamnya. Dikawal baunya. Ada bau tak? Tidak ada bau. Tidak ada bau langsung. Tak ada bau. Tidak ada lalat. Lalat mana lalat? Ya, lalat. Oh, suka nak cari. Ini ada 1 ekor lalat. 1 ekor. Susah nak cari. Sebab apa? Sebab dia tidak ada lalat. Tengok ini kemah. Daripada kemah saja, tenda saja buat. Belakan saja. Kalau orang boleh hidup bawah tenda, masakan ayam tak boleh duduk di bawah tenda. Tak perlu buat rumah, susah-susah, habiskan duit banyak aja. Cari yang mudah, yang murah. Ini yang satu bagi dah buat, itulah siapnya. Banyak sekali hanya beli buat tenda saja. Tenda untuk ayam. Jadi tak susah-susah. Subhanallah. Jadi baik. Dan sekarang Pak Haji sedang membuat satu kawasan lokasi yang lebih besar lagi. InsyaAllah lokasi ini akan siap segera, insyaAllah. Sebagai salah satu. Pertanian adalah sebuah landscape dan juga pengobatan. Baik, mari sekarang Pak Haji menjawab soalan-soalan daripada soalan yang telah dikemukakan oleh teman-teman kita semua. Ya, insyaAllah kita jawab soalannya. Alhamdulillah. Jadi hari ini seperti biasalah, soalan jawab soalan. Daripada pertanyaan yang telah dihantarkan, ada berapa soalan hari ini ya? Ada 7 soalan. Dan nanti daun boleh jadi mejanya. Daun jadi mejanya. Pak Haji baca soalannya saja. Katanya, maaf minta tolong tanya ke Tuan Haji, benjolan sejenis kanker di breast sudah keluar darah. Banyak apa di breast ini? Pak Haji dah cakap. Jangan lupa bajakah plus dengan haruan pasir. Dah cukup. Tak perlu banyak-banyak ya. Makin banyak semakin susah kita. Itu di antaranya. Okey, yang kedua, Assalamualaikum Tuan Haji. Pertanyaan berseorang pesakit. Tekak saya asyik berlendir berkahak sejak baik demam batuk sudah sebulan. Kerak asma. Apa herba amalan baik untuk paru-paru saya? Masya-Allah ya. Asma jangan lupa pesanan Nabi. Madu lupa. Tapi madu apa tu? Madu keluluk. Jangan lupa, madu keluluk. Cari madu keluluk yang agak sikit asam, masam. Ada madu keluluk manis, ada yang masam. Lagi masam, lagi bagus. Tapi kalau anak-anak, susah. Asalkan madu keluluk saja kalau anak-anak. Tapi kalau orang dewasa yang mengerti, yang mahu cara pengobatan untuk hilangkan asma, ambil pada setiap waktu pagi. InsyaAllah. Sembuh dengan izin Allah. Okey, soalan yang ketiga. Assalamualaikum Tuan Haji dan semua yang membantu untuk HP yang terbaik dan ikhlas. Ini diharapkan Tuan Haji serta keluarga diberkati Allah selalu. Soalannya, terima kasih. Alhamdulillah, doa untuk Pak Haji. Kalau setiap hari orang doa untuk Pak Haji, macam mana rasanya? Sihat ni. Doa yang ikhlas. Masya Allah. Okey, soalan saya, umur ibu 86 tahun, badannya kerak berpeluh. Ya. Dengan ini beliau terpaksa menukarkan baju tak tahan air peluh, minta Tuan Haji membantunya. Ya, betul. Bila usia kita, ya,
orang ini bermula berpeluhnya, berkeringatnya bila sudah menopause. Lepas tu dia mula berkeringat malam. Kerja sikit keluar keringat, kerja sikit keluar keringat. Sebab apa? Sebab itu hormon estrogennya sudah makin mengurang. Namun begitu, di dalam suasana ini menceritakan usia 86 tahun tapi masih berkeringat. Ini hebat. Sebenarnya ini satu yang bagus. Cuma perlu saja kita minum air jahe. Ambil jahe, potong, masuk ke dalam teh, air teh, minum. Kurangkan gula. Jangan masuk gula kalau boleh. Minum, insya-Allah keringat itu akan makin keluar dan akhirnya dia dapat melakukan balancing sendiri, insya-Allah. Yang keempat, izin bertanya Tuan Haji, untuk rawatan lipid benjolan kecil yang tumbuh di sekitar leher agak banyak dan kadang-kadang terasa gatal. Mohon pencerahannya. Baik, apakah yang kita gunakan ini kalau rasa gatal? Gatal mesti gunakan daripada kapsul SJ2. Tapi apa pun Pak Haji nak sebutkan ialah gatal-gatal di badan ni kerana salah satunya ialah sembelit. Betul, sembelit. Bila kita tidak lawas, bukan itu saja, darah kita mengalir, itu darah yang kotor, maka pada kita itu kita gatal. Sebab itulah Pak Haji berpesan sangat-sangat pada anak-anak ni, jangan makan ayam. Kerana ayam tu menyebabkan sembelit. Sembelit akan datangkan gatal. Kecuali ayam HPA. Kalau ayam HPA, kalau orang tu ada sembelit, bismillah. Dan kalau orang tu ada gatal, bismillah, ambil ayam HPA, goreng, insya-Allah. Itu di antaranya. Jadi oleh sebab itu, benjolan itu yang tumbuh di sekitar leher itu kadang-kadang gatal kerana masalah sembelit. Kolon kencing, spina, tujuh angin, pelawas. 2 pagi, 2 petang, 2 malam. Alhamdulillah. Baik, soalan yang kelima. Sebelum Pak Haji jawab soalan kelima ni, Pak Haji ternampak sesuatu yang nak ajar satu ilmu. Ini ilmu peternakan ya, sikit. Ini Pak Haji tunjukkan, ini ada pohon pisang. Ini pucuk pisang. Lihat ya. Kalaulah sapi itu kena penyakit kuku dan mulut, berartinya kuku dan mulutnya itu keluar apa? Keluarnya ulat. Maka dalam pengobatan tidak ada. Cara merawatnya kebanyakannya ialah ditembak mati kuku dan mulut, sehingga kan menyebabkan kadang-kadang satu industri itu hancur musnah. Ubatnya ialah ini, pucuk pisang ini, yang kita berikan dia bersama dengan cicak. Tahu tak cicak? Cicak tu yang duduk naik ke rumah tu, cicak-cicak yang duduk bunyi waktu malam tu, tangkap satu ekor cicak, digulungkan gini, diberi makan dengan sapi yang ada ulat penyakit kuku dan mulut. Masya Allah, insya Allah ulatnya itu akan keluar habis, dan insya Allah sapi tersebut akan sihat. Tetapi dan ilmu itulah yang digunakan orang dalam perawatan HIV. Mereka mencari satu binatang yang kita dipanggil lizard. Apa dipanggil itu? Tokek. Itu apa dia punya? Binatang itulah diambil, dimakan. Kerana katanya itulah ubat untuk HIV. Sebenarnya ya, ambil daripada ilmu cicak. Cicak tu kecil sikit. Yang tokek tu besar. Tapi cicak kita tak makan. Tokek tu pun kita tak makan. Ya, kita makan SJ2 saja. Tapi Pak Haji nak sebut kata ada di dalam kitab-kitab pengobatan. Bukan Pak Haji nak suruh kita makan. Begitu juga dengan ketam, kepiting. Kepiting yang kita panggil kepiting, itu dia, ketam nipah. Ketam nipah ataupun kepiting nipah ni, dia duduk, ada seorang kata ada 2 alam, kita tidak boleh makan. Okey, Pak Haji tak nak bahas di sini soalnya boleh atau tidak. Itu soal yang kedua kita bincang. Nak sebut kata kepiting itu dia ada darah yang berwarna biru. Maka darah biru itu digunakan untuk rawatan
penyakit-penyakit virus. Misalnya apa? Orang yang kena demam denggi. Maka orang kena demam denggi, salah satunya ialah sup yang dibuat daripada kepiting. Diberi makan. Sebab ada darah birunya itu. Begitu juga, boleh juga kita gunakan ini. Ini. Lihat kat sini. Pak Haji nak menceritakan. Pucuk ini. Sebatlah kita lupa. Lupa ya. Pucuk ni. Pucuk daripada pucuk betik ni. Subhanallah. Cari yang jantan. Betik jantan. Pucuknya itu adalah ubat kanker. Masya Allah. Jadi sebab itu, kenapa ada betik papaya jantan dan papaya betina? Selalunya kita tengok papaya jantan ni nak buat apa? Bunga saja banyak. Jangan sebut begitu. Kerana setiap yang Allah ciptakan itu pasti ada rahsianya. Salah satu rahsianya ubat kanker. Kanker apa pun, besok ambil pucuknya, rebus, minum dengan izin Allah. Ada yang akan sembuh dengan izin Allah. Jadi oleh sebab itu, kita tidak boleh mengomel apa juga pada penciptaan Allah. Itu ada rahsia dan kebesarannya, insya-Allah. Baik, Pak jawab soalan yang kelima. Assalamualaikum. Semoga sentiasa ada rahmat dan lindungan Allah selalu. Pesakit baru saja menjalani operation kolonoskopi. Operation kolon. Doktor telah mengeluarkan ketumbuhan dalam kolon yang dipanggil polip. Polip. Ujian akan dibuat lagi sama ada kanser atau tidak. Pesakit sudah mengamalkan bajakan dan syak katarak sejak 3 bulan dulu. Sekarang ditambah dengan haruan pasir. Apa pandangan dan saranan Tuan Haji bagi menghilangkan pertumbuhan polip tersebut dan menghapuskan kanser? Terima kasih Dr. Fauzi. Ya, Pak Haji cuma nak sebut begini saja. Untuk usus ini, bahan yang paling terbaik ialah manggis. Daripada kapsul manggis. Hingga penelitian mengatakan bahawa kapsul manggis itu mempunyai satu fasilitas Zanton. Bukan hanya untuk jantung tetapi untuk kanser usus. Itu ada di antaranya. Tetapi kalau sudah ambil bajaka, ambil syak, alhamdulillah, insya-Allah. Kita tak dapat lagi nak mengesahkan itu kanker atau tidak selagi tak buat biopsi, selagi tak ambil selnya dan dihantar untuk penelitian. Jadi Pak Haji doakan mudah-mudahan bukan kanker, hanya polip. Polip ni sembelit. Ingat 7 angin, spirina dan juga pelawas. Kalau tak mau macam tu, ambil teh herba sajalah. Teh herba, teh pegaga. Itu yang terbaik, masya-Allah. Baik, kita pergi pada soalan yang ke-6. Soalan yang ke-6 ini Pak Haji bacakan. Assalamualaikum Tuan Haji. Saya Fauzah Omar daripada Bukit Mentajam. Sudah 2 kali berjumpa Tuan Haji. Alhamdulillah. Masalah mak saya usia 78 sudah ambil RO water dan malet untuk gout 3 kali sehari. Kemudian water booster dan parti kurma untuk sembelit serta bio spray untuk mata dan nasihat Tuan Haji. Masalahnya, lepas seminggu ambil herba ni jadi penat pula, terutama lepas mandi. Saya sapu tanah putih di dadanya. Mak dah istiqamah dengan herba ni. Apa mohon nasihat Tuan Haji sebab mak ni penat. Penat, ingat jangan mandi pagi. Siapa yang tak boleh mandi waktu pagi dan waktu malam? Pertama, wanita selepas bersalin. Kedua, wanita selepas gugur. Jangan mandi. Mandi akan menyebabkan sakit. Yang ketiga, kadang-kadang orang yang ada darah rendah. Itu sebagainya. Jadi oleh sebab itu, dia tidak ada masalah dengan gout. Tetapi oleh kerana gout itu kadang-kadang komplikasi. Bukan gout itu yang kita rawat ini, malet dengan arwata itu untuk gout. Tetapi dia adalah komplikasi. Jadi jangan kena air di kepala. Dan kalau kita ambil air ini, ambil RO dan malet ini, dia menyebabkan apa? Dia menyebabkan dingin. Dingin yang boleh menyebabkan asma. Asma tu dingin. Maka ambil madu untuk menguatkan tubuh badan kita. Ya, jadi herba ini dia kena lihat setelah kita beri sesuatu herba pada seorang, kita lihat kondisinya. Dia semakin membaik tetapi dia ada muncul DOC. Dia jadi penat, dia jadi asma. Jadi maka pada ketika itu kita tahu bahawa tubuh badan ini kekurangan suhu, maka harus ditambah dengan madu. Itu dia maksudnya kenapa bila kita bagi herba jangan bagi untuk tempoh 1 bulan, bagi untuk 1 minggu. Kita dapat tengok tubuh badannya itu bisa atau tidak
panas atau dingin dengan pengambilan herba kita. Masya Allah. Jadi soalan yang ketujuh, soalan yang terakhir, nanti insya-Allah Pak Ji akan tunjuk hari ini step riyadhah yang kedua. Sambung riyadhah pertama malam, ini riyadhah yang kedua. Soalan kedua daripada pokok jambu batu. Jambu batu. Saya dah jirus dengan air hujan campurkan air POC mengikut sukatannya. Masalahnya buah mengeluarkan buah banyak tapi belum sempat masak jadi busuk pula. Ini bagaimana? Sebab dia itu sudah kena guna anti hama. Anti hama. Betul dah, POC plus dengan air hujan dia buah akan keluar banyak. Tetapi anti hama tak diberikan. Semprot anti hama padanya. Ya, itu ada di antaranya. Anti hama itu untuk mengelakkan daripada datangnya serangga, insek. Itu bagi dia itu dia panggil Decus. Decus itu sebenarnya penyengat. Dia sengat buah tersebut lalu buah tu jadi buruk. Jadi kita elakkan orang lain itu sebagainya. Baik. Boleh tak POC digunakan sebagai anti hama? Boleh. Tapi nisbah 1 tutup 10 liter. Dah tak perlu lagi guna anti hama yang lain. Cukup dengan POC saja. InsyaAllah. Ya. Tapi jangan campur air hujan. Kalau campur air hujan itu untuk hormon buah. Hormon buah. Kerana air hujan itu dia ada sikit asam. Maka bila digunakan bersama dengan POC, dia menjadi hormon untuk buah. Tapi kita gunakan apa? Kita gunakan air mineral biasa. Buat semprot. InsyaAllah. Dia tak kena hama. Nanti buah itu tidak jadi busuk. InsyaAllah. InsyaAllah. Baik. Sudah soalan telah pun dijawab. Jadi sekarang sampai masa kita berriyadhah. Semalam Pak Ji dah cerita tentang riyadhah ini dengan kita gitu ya. Ingat itu. Tangan kita banyak pegang handphone, HP, jadi ngilu-ngilu sini. Jadi bila kita buka begitu, satu, tengok tangan di atas, dua, ini macam ni, macam itu, macam itu, macam itu. Ya, begitu. Tengok, satu, dua, tiga, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Jadikan dia 100. Tapi Pak Ji buat 20 ya, contoh saja. Baik, sekarang ini cuba kita lihat bagaimana pula kita buat step yang kedua. Step yang kedua ni mudah saja. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Begitu. 10 begitu. Bila sampai 10 itu, tangan dibuka begitu. Tangan buka begitu. Tengok ya. Tarik ke bawah. Macam tu. Macam tu. Ya, kemudian putar begitu. Ke depan. Begitu. Pelan-pelan. Tak perlu laju. Tengah. Ke depan. Ke tengah. Sambung lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Gitu. Okey. Kemudian buka begitu. Gitu. Gitu. Terus. Sambung. 1, 2, sampailah 100 kali. Baik. Itulah dikatakan riyadhah. Bila kita gerakkan tangan kita ni, urat-urat sini, darah tinggi, mata jadi blur, jadi kelabu, telinga kurang dengar, itu akan menjadi lebih sihat dan sebagainya. Itu adalah di antaranya. InsyaAllah besok kita akan sambung lagi riyadhah dan ilmu pengetahuan herba dan ilmu pertanian dikombinasikan. Tapi jangan lupa
Pak Haji nak tunjuk, ini adalah 6 ekor itik yang paling disayangi oleh Pak John. Mari kita tengok di sini. Ini dia itik dia. Cuba kita tengok. Ya Allah ya Rabbi, 7 ekor itiknya. Itu dia Pak John. Ni. Cuba kita lihat. Ternak itik ni mudah saja, iaitu di kawasan peternakan ayam. Tengok itu ada tenda-tenda dan sebagainya. Masya Allah, dan itik ni sangat-sangat bersih, unik, dan dalam frozen food Pak Haji sudah ada ayam itik grill. Bukan itik grill lah, itik yang di frozen kan. Alhamdulillah Pak Haji kini berada di tepi sungai dari Gunung Jurang. Kita boleh tengok di belakang ini sungainya yang begitu cantik, yang begitu indah, yang menghasilkan suasana dingin dan sepi ketika malam hari. Cuba bayang kalau hujan turun waktu malam, ya, bagaimana air ini mengaum seperti harimau, tetapi menyejukkan. Okey, tapi apa pun yang banyak cerita bukan itu. Nak cerita ni pasal ini ada sejenis daripada apa ni dipanggil, rumput napier. Rumput napier hitam. Biasanya rumput napier ni berwarna hijau. Ada napier daripada India, daripada Thailand, ada napier pak choy. Ini napier hitam, di mana napier hitam ini digunakan untuk makanan ternakan. Jadi subhanallah, rumput itu pun ada yang hijau, ada yang hitam. Cumanya kadang-kadang kita tengok ada macam pokok tebu juga begini. Itu tebu, namanya tebu serasih. Tapi ini bukan tebu, ini rumput. Ini rumput napier, bukannya tebu hitam, itu bukan. Tebu yang ditanam di tempat penanaman tebu itu lain. Ya, ini rumput, Jadi kita gunakan untuk makanan ternakan. Subhanallah, makanan ternakan di sini unik kita menyiapkan. Kerana kita ialah apa yang kita makan. Kalau di sini ada diberi makan labu, di sini ada yang diberi makan dengan buah labu, ya, buah labu. Jadi begitu. Dan ada juga yang diberi makan dengan makanan daripada apa lagi ya kita buat ini, daripada ubi kayu, daripada ketum Cina, daripada azola. Pak Haji nak bawa kita azola pula. Ya, tengok azola. Tapi ini untuk ternakan makanan, ya, untuk kambing dan sebagainya. Nanti Pak Haji akan bawa kita tengok ke tempat peternakan kambing organik HPA. Menarik, sangat menarik. Tapi apapun sebelum itu, Pak Haji nak bawa dulu tengok azola. Ya, azola sebenarnya makanan rumput yang hidup di dalam air, ampayan dalam air, digunakan sebagai makanan sumber protein pada ayam. Ayo kita tengok azola. Silakan. Alhamdulillah, inilah suasana di dalam reban kandang ayam yang kita buat daripada tenda saja yang diuruskan supaya dia jadi lebih menarik. Ini adalah anak-anak ayam kampung yang pelihara. Cuba tengok ni, sedar-sedar saja makannya, Masya Allah. Cuba tengok, kita tengok sedasnya. Dan seni benanya, seni rekanya kita boleh buka di sini. Untuknya kita buka pada setiap hari untuk ada ventilation. Jadi itu dia. Itu dia, kita buka setiap hari. Cuba contohnya untuk ventilation. Ayam sihat yang kampung ya. Itu dia. Itu dia. Kita buka ventilationnya supaya angin itu rebutannya. Malam kita jatuhkan saja, kita turunkan saja. Mudah saja dalam tenda ukuran 20x20 ini. Kalau sepatutnya boleh isi hanya 400 ekor saja ya, tapi kita sudah isi sampai ke 800 ekor. Ya, boleh saja, insyaAllah ayam ini bila dimakan dengan POC dia akan jadi sihat. Dan dia tidak mengeluarkan bau yang kuat, dan kita boleh kontrolnya berada di tepi rumah saja. Inilah yang kita katakan bahawa peternakan itu jangan susah, jangan jadi susah, ya, jangan jadi ribut-ribut.
nak ternak itu kalau kita tidak guna POC nanti baunya juga ribut, nanti akan jadi masalah dengan apa? Masalah kita dengan jiran-jiran kita. Alhamdulillah, inilah dia azolla, sejenis daripada tanaman dalam air ya, yang kita gunakan untuk diberi makan kepada ayam. Maksudnya kerana dia mengandungi sehingga protein yang tinggi, dan ini menjadi kesukaan pada ayam sebenarnya. Dan ini sangat mudah kita biarkan. Biasanya dalam masa 1 minggu kita sudah boleh mengambilnya. Cara mengambilnya, kita akan ambil separuhnya dulu ya, kita ambil separuh ini kita ambil dulu ya. Kemudian kita tinggalkan separuh. Nanti yang separuh itu akan memenuhinya lagi. Ini ada akar-akarnya, ini sangat baik untuk ikan juga. Ini kita belah ini ada ternakan ikan puyuh. Itu tengok kalau bagi-bagi itu, ikan itu sangat suka dengan azolla ini. Jadi antaranya habis dikutipnya, makannya sebagainya. Jadi inilah satu kaedah supaya kita menghematkan kos perbelanjaan ya. Dengan kita menggunakan azolla ini, kita dapat mengurangkan pengambilan makanan jadi atau makanan yang kita buat sendiri, kerana dia sudah mengandungi satu herba. Jika kita, kalaulah manusia dia panggil spirina ataupun moringa, tapi kalau ayam ini spirina ayam. Spirina ayam itu dipanggil azolla. Itulah yang kita gunakan. Jadi insya-Allah Pak Haji mengharapkan bahawa makin ramai lagi mereka yang membuatnya. Jadi di sini ada lagi rebang yang baru yang sedang Pak Haji siapkan ini untuk masukkan lagi ayam. Ini dia, alhamdulillah. Oh, menarik sekali. Hanya buat daripada perut dana dan pintunya. Ya Allah ya. Mudah sekali pembuatannya. Ada itu tutup ya. Buat di tepi rumah saja. Kita boleh buat begini. Ya, industri ayam. Jangan fikir kawasan luas, jangan fikir susah, jangan fikir modal banyak. Yang penting kita ada cara, ada metodologi, kaedah. Ini akan dimasukkan pada 8 Ogos insya-Allah. Yang akan besok lusa ni akan dimasukkan lagi. Dan insya-Allah. Terima kasih semua bersama dengan TV Pak Haji. Assalamualaikum.